Okey ke Mizi? Okey, tak apa. Stopkan je video tu saya terus ke itulah kita punya pengajaran hari ni. Nampak slide saya? Nampak. Nampak muka saya. Nampak cikgu. Okey. Nampak muka saya cikgu. Jelas tak? Jelas tak saya punya slide ni? Jelas. Nampak. Jelas. Kawin. Berdiri. Okey, tajuk kita hari ini isu dan pengurusan alam sekitar. Kita akan belajar bab sumber hutan. Okey, pelajaran kita hari ini ada dua sahaja. Satu, kita akan belajar mengenai sumber hutan. Yang kedua, kita akan belajar mengenai kepentingan pengurusan sumber hutan di Malaysia. Jelas? Jelas. Okey. Saya nak Azam baca untuk definisi sumber hutan. Azam, ada ke tu? Biar saya lah baca cikgu. Okey, Azam boleh. slide. Ya, apa cikgu? Okey, Azam ada ke tu? Bacakan baca saya definisi sumber hutan. Aku tak dengar suara. Bukan. Siapa nak baca ni cikgu? Saya boleh. Bacakan. Definisi sumber hutan. Sumber hutan merupakan sumber boleh baharu. Sumber hutan juga meliputi kawasan yang ditumbuhi, flora dan fauna yang hidup secara semulajadi di dalamnya. Di Malaysia ini khatulistiwa yang panas lembab sepanjang tahun serta jumlah saluran hujan tinggi telah menggalakkan lagi pertumpahan kebakaran. Okey, bagus. Boleh bacakan kata kunci kat bawah tu? Oh, kata kunci sumber boleh baharu, flora dan fauna, iklim khatulistiwa dan taburan hujan. Okey, untuk saya nak awak ingat definisi sumber hutan ni. Dan kalau tak boleh hafal semua, awak boleh ingat kata kunci yang saya dah aim dekat bawah tu. Salah satunya adalah sumber hutan ni sumber yang boleh diperbaharu dan meliputi kawasan flora dan fauna. Di Malaysia juga sumber hutan ini dipengaruhi oleh iklim khatulistiwa iaitu lembat sepanjang tahun dan juga jumlah taburan hujan yang menggalak lagi pertumbuhan sumber hutan. Faham? Semua faham untuk definisi sumber hutan? Faham. Faham. Okay. Next. Mizi, bacakan kepentingan pengurusan. Kepentingan pengurusan sumber hutan di Malaysia. 1. Ekopelancongan.
2. Keseimbangan ekosistem. 3. Keperluan masyarakat setempat. 4. Membekalkan sumber bahan mentah. Okey, baca yang ni. Lagi. Keseimbangan ekosistem. Ekosistem merupakan proses interaksi antara komponen biotik dan abiotik dalam alam sekitar. Komponen-komponen dalam ekosistem sentiasa berinteraksi dan menghasilkan satu aliran tenaga dan rantaian makanan yang berterusan serta memelihara imbangan ekosistem. Pengurusan sumber hutan secara terancang adalah perlu bagi mengekalkan keseimbangan ekosistem ini. Faham? Faham tak dengan keseimbangan ekosistem ni? Faham? Anik, jelaskan apa yang awak faham. Saya faham. Tentang keseimbangan ekosistem ni. Ekosistem ni adalah satu proses interaksi antara contohlah komponen biotik dan abiotik dalam alam sekitar yang mana mereka dua komponen ni amat penting untuk menghasilkan satu aliran tenaga ataupun saling melengkapi lah yang mana akan membekalkan makanan secara berterusan dan juga keimbangan ekosistem. Contoh, kalau tak ada alga, ikan tak hidup. Kalau tak ada alga, ikan tak ada makanan dan ikan mati. Contohlah apa yang saya faham. Betul. Kalau nak tahu, biotik ni dia semula jadi. Contoh macam udara, tanah, matahari, oksigen, dan untuk abiotik ni pula macam yang Anik cakap tadi, alga, ikan, komponen-komponen yang hidup, abiotik ni, yang bernyawa. Hutan ni, sumber hutan sangat penting. Kalau tak ada hutan, awak rasa apa akan jadi untuk komponen biotik dan abiotik ni? Pupus. Tak ada sumber makanan. Okay, good. Maknanya semua fahamlah kan untuk keseimbangan ekosistem ni. Second, LC pula baca untuk keperluan masyarakat setempat. LC ada kata okey ke LC? Ada, tapi slide tak berubah tempat saya lagi. Okey, berubah tak? Tak. Yang lain sama ke? Berubah tak slide saya? Tak berubah. Tak. Slide dia tak berubah. Nampak? Nampak tak skrin saya? Cikgu. Masih sama cikgu. Slide tak berubah lagi cikgu. Masih di keseimbangan ekosistem. Nampak slide saya? Nampak tapi tak berubah. Masih di jam. Okay, cikgu stop sharing atau cikgu sharing lagi? Easy present. Okey, boleh juga Mizi tolong presentkan untuk saya. Cikgu kejap. Easy tengah setting. Okey, tak apa. Saya tunggu. Okey Kak Mizi?
Mizi, dah present kah? Dah boleh ke? Boleh cikgu. Tengah download ni. Oh. Okay. Tu dah. Okay, boleh sambung ni. Cikgu, saya baca. Boleh sambung. Elsie baca. Okey. Kedua, keperluan masyarakat setempat. Persekitaran semula jadi merupakan suatu yang sinonim dengan kehidupan masyarakat setempat, terutama dari aspek signifikan dan pergantungan hidup mereka terhadap elemen berkenaan. Fungsi hutan kepada masyarakat setempat penting sebagai sumber bahan makanan, membina tempat tinggal, menyedia pelbagai peralatan dan sebagai sumber pendapatan. Contoh hasil hutan ialah gaharu dan buah-buahan. Okey, siapa yang nak jelaskan untuk poin yang kedua ni, keperluan masyarakat setempat? Elsie jelaskan apa yang awak faham. Boleh? Boleh. Maksud dia persekitaran semula jadi ni dia merupakan salah satu keperluan kepada masyarakat. Contohnya kalau dekat hutan keperluan ubat-ubatan ada, lepas tu makanan pun ada. Lepas tu kalau kayu balak tu boleh digunakan untuk buat tempat tinggal, macam tu. Okay. Next slide, Hamizi. Iko pelancongan. Ani bacakan. Saya baca. Baiklah. Ketiga, eko pelancongan. Sumber hutan penting dalam membangunkan aktiviti pelancongan. Pelancong dapat menikmati keindahan alam semula jadi seperti hutan lipung, air terjun dan melihat kepelbagaian flora dan fauna. Contoh, Taman Negeri Royal Belum, Perak, Taman Negara Endau Rompin, Johor dan Taman Negara Niah, Sarawak. Okey, apa yang awak faham dengan ekopelancongan ni? Kenapa sumber hutan penting untuk ekopelancongan? Bagi saya, untuk kewangan dan juga sumber kewangan untuk negara menggunakan alam semula jadilah yang dijaga keindahannya. So dibuka kepada pengunjung untuk datang dengan menggunakan bayaran. Okey. Yang lain faham? Azam, Hamizi? Faham. Last point pula. Last point. Siapa yang boleh bacakan? Azam ada? Ada. Bacakan untuk poin 4 ni.
Poin yang mana ya? Nombor 4 ni. Nombor 4. Okey, saya baca balik. Membekalkan sumber bahan mentah. Pengurusan sumber hutan secara cepat dapat menjamin bekalan bahan mentah yang berterusan untuk masa hadapan. Berikut adalah beberapa contoh bahan mentah yang bersumber hutan. Contohnya kayu keras. Boleh digunakan untuk tempat perabot, papan lapis, gergaji, bahan binaan. Okey, untuk rotan dan buluh boleh digunakan juga untuk perabot dan tangan. Seterusnya daun mengkuan. Daun mengkuan boleh digunakan sebagai tika dan bakul. Batang nibung untuk membuat tiang rumah dan daun nipah untuk membuat atap rumah. Apa yang awak faham dari slide yang awak baca ni, Azam? Apa yang saya faham, sumber hutan ni banyak kegunaannya. Daripada sumber hutan tu kita boleh membuat pelbagai lah untuk membuat memudahkan aktiviti kehidupan harian kita. Contohnya daun nipah. Daun nipah tu kita boleh membuat tempat atap untuk mendeduh rumah kita. Macam tu cikgu. Sebanyak kegunaan bahan mentah ni. Okey Azam. Boleh tak saya nak Hamizi lah sebutkan semula keempat-empat kepentingan ni. 1. Memakai sumber bahan mentah. 2. Pelancongan. 3. Peluang masyarakat setempat dan juga ekosistem. Okey. Saya harap awak fahamlah untuk pengajaran hari ni. Dapat tak? Ingat tak apa yang kita belajar hari ni? Sebab kalau awak ingat dan faham, saya nak teruskan untuk aktiviti kita hari inilah. Cabaran minda. Hamizi boleh tak pergi dekat soalan 1. Apa tu? Ni ke cikgu? Oh tak. Sebab saya dah sign in guna saya punya. Boleh tak ayah Hamizi keluar ke grup utama kita? Saya dah setting MS Team. Pergi dekat file. Tak ada ke? Ada cikgu. PowerPoint tadi je ada. Mungkin sebab saya dah setting dengan laptop saya kot. Maybe lah cikgu. Tak apa. Prosedur untuk slide yang seterusnya. Disebabkan tak boleh main wheels of name tu untuk kita punya aktiviti. Jadi
siapa boleh volunteer untuk soalan satu ni? Yang ni paling senang lah ni. Saya. Okey, Elsie. Jawapan dia betul. Yang lain betul ke salah ni untuk soalan satu? Betul. Okey, betul. Betul. Itulah definisi yang tepat lah yang sama kita belajar tadi untuk sumber hutan. Apa dia punya kata kunci? Kata kunci dia sumber yang baharu. fauna, iklim khatulistiwa, dengan hujan. Hujan yang tinggi. Okey, soalan yang seterusnya. Siapa boleh? Konsep juga, cuma pilihan jawapan A, B, C, D. Jawapan dia B. Betul. Yang lain, apa jawapan dia? Azam? Hamizi? B. Okey, untuk soalan 2 betul, jawapan dia adalah B. Sumber hutan adalah sumber boleh baharu. B. Ditumbuhi flora fauna. B. Khatulistiwa. Burung. Okey, untuk soalan 3 pula. Ya, betul. Cikgu dah ada jawapan. Ya Allah, tu jawapan saya. Okey, baca juga soalan dia. Tu jawapan saya tu. Bukan jawapan awak, saya nak jawapan awak. Ya, ada jawapan. Okey, jawapan awak apa? Bacakan soalan. Jawapan saya siapa dia masuk tu? Jawapan dia B. Jawapan saya. Kenapa taman rekreasi bukan kepentingan sumber hutan? Sebab kena musnahkan hutan. Bukan taman lah cikgu, pembangunan. Taman tu betul. Bukan. Untuk membangunkan taman rekreasi, pengurusan perlu kosongkan hutan untuk bagi pembinaan yang orang panggil sistematik lah. Taman rekreasi ni sekarang banyak ada yang moden. Jadi keperluan untuk sumber hutan tu adalah tinggilah untuk mereka deforestation kan, untuk mereka bersihkan dan licinkan tapak tu. Jadi kat sini taman rekreasi bukan kepentingan sumber hutan. Soalan yang seterusnya. Siapa nak volunteer jawab? Boleh saya baca boleh cikgu? Boleh. Okay, soalan 4. Persekitaran semula jadi merupakan suatu yang sinonim dengan kehidupan masyarakat setempat, terutamanya dari segi signifikan dan pergantungan hidup mereka dengan elemen berkenaan. Fungsi hutan kepada masyarakat setempat penting sebagai sumber makanan, membina tempat tinggal, menyediakan pelbagai peralatan dan sebagai sumber pendapatan. Apakah contoh yang sesuai bagi kedua-dua elemen di atas? Bukan I. 1 Roman, kayu baru. 2 Roman, rotan. 3 Roman, buah-buahan. 4 Roman, ekor pelancongan. Apakah jawapannya? 2 markah, bincangkan.
Sebab apa jawapan dia? Dia jawab 1 dan 2. 1, 2, 3 cikgu. Sebab dia nak buat rumah, dia nak makanan dan dia nak jual. So 1, 2, 3 je. Jawapannya D, daun. Daun ni. Okey. Betul. Untuk soalan 4 adalah D, 1, 2 dan 3. Kayu gaharu, rotan dan juga buah-buahan. Sebab dua elemen yang bagi ke atas tu adalah fungsi untuk apa? Keperluan apa tadi? Keperluan asas. Keperluan asas untuk masyarakat. Soalan yang seterusnya pula. Okey. Sebenarnya ekosistem Baca. dijaga dalam pengurusan sumber hutan. Mengapakah ekosistem penting untuk dijaga? A. Komponen-komponen dalam ekosistem sentiasa berinteraksi dan menghasilkan satu aliran tenaga dan rantaian makanan yang berterusan serta memelihara keimbangan ekosistem. B. Persekitaran semula jadi merupakan suatu yang sinonim dengan kehidupan masyarakat setempat, terutama dari aspek signifikan dan pergantungan hidup mereka terhadap elemen berkenaan. C. Dapat menikmati keindahan alam semula jadi seperti hutan lipur, air terjun dan melihat kepelbagaian flora dan fauna. D. Pengurusan ekosistem secara cekap dapat menjamin bekalan bahan mentah yang berterusan untuk masa mendatang. Ya ke? Untuk memelihara keimbangan. Bukan ke? Tak tahu. D pun boleh juga. A ke D cikgu? Mana satu yang tepat? Eliska, mana jawapan awak? Saya rasa A. Saya pun rasa A. Hamizi apa? Saya rasa D. D. Kesimbangan sampai lah kedua. Okey, untuk jawapan dia soalan 5 adalah A. Keseimbangan ekosistem. Komponen dalam ekosistem perlu untuk mereka saling berinteraksi dan untuk menghasilkan aliran tenaga dalam rantaian makanan bagi memelihara imbangan ekosistem. Kalau kita tengok jawapan yang kedua tu B, kejap ya, B tu awak rasa untuk kepentingan apa? Itu lebih kepada keperluan hidup manusia. Peluangkan tempat. Betul. Kalau yang C, pelancong? Toko pelancongan. Okey, bagus. Faham. Kalau yang tu tadi, D tadi, Mizi cakap D, tu untuk apa? Bekalkan semua bahan mentah. Okey, bagus. Untuk soalan last pula, soalan 6. Siapa volunteer nak jawab? Azam jawab. Azam boleh. Kejap, slide saya tak bergerak lagi cikgu. Okey, dah bergerak. Okey, berikut merupakan kepentingan dalam pengurusan sumber hutan. Kayu keras, berabuk, papan, lapis, kayu gergaji, bahan binaan. Rotan dan buluh, kegunaan perabot raftangan, daun mengkuan, tikar dan bakul, daun batang nibus sebagai daun rumah, daun nipah dijadikan atap. Berikut kesan positif yang lain jika sumber hutan dijaga dengan baik. Berikan kesan positif yang lain dengan baik.
Apa kesan menjaga mengurangkan pemanasan global. Betul. Satu lagi? Satu lagi, menjadi tempat tinggal kehidupan. Contohnya haiwan-haiwan. Okey. Tempat tinggal habitat. Habitat. Okey. Good. Jadi saya rumus yang awak faham dan awak boleh jawab dengan baik. Jadi saya nak kita ke aktiviti yang last iaitu aktiviti 2. Cuba pada pendapat anda antara keempat-empat kepentingan yang awak pelajari tu, aspek mana yang awak semua rasa paling penting? Bincangkan. Mizi boleh teruskan ke slide yang awal-awal tadi yang ada 4 kepentingan tu untuk kita bincang. Satu lagi. This one. Awak rasa yang mana paling penting dalam keempat-empat ni? Keseimbangan ekosistem. Kenapa awak kata keseimbangan ekosistem penting? Sebab kalau ekosistem tu dia tidak sempurna, secara tidak langsung hutan tu tiada. Lepas tu sumber untuk manusia, untuk bahan mentah, untuk pelancongan, untuk habitat haiwan, semuanya tidak ada. Jadi yang paling penting kena jaga adalah keseimbangan ekosistem. Okey, bagus Elsie. Hamizi, awak rasa yang mana? Pendapat awak? Saya rasa ekopelancongan. Kenapa ekopelancongan? Sebab ekopelancongan ni penting untuk menjana pendapatan bagi negara. Sebab biasanya kalau untuk kekalkan sumber ni kita boleh je cari sumber lain. So mendapat duit tu ekopelancongan penting lah bagi saya. Okey, bagus Hamizi. Ani pula pendapat awak? Saya rasa saya sama pendapat dengan Eliska sebab bila ekosistem seimbang, kita uruskan dengan baik, maka dengan itu elemen-elemen lain macam ekopelancongan, keperluan masyarakat dan juga bahan mentah tu akan stabil lah sepanjangnya kita jaga dengan baik. Saya rasa yang paling penting adalah keseimbangan ekosistem. Okey. Last kali Azam. Kalau saya pula cikgu, saya pilih membekalkan sumber bahan mentah lah. Sebab keperluan bahan mentah ni yang kita tahu adalah sumber keperluan asas manusia lah. Contohnya daripada batang nibong tadi kita perlulah. Contoh kayu tu boleh digunakan sebagai buat tiang rumah. Contoh kalau tiada kayu, kita tidak boleh membuat tempat tinggal. So sumber bahan mentah juga penting lah sebagai sumber asas kehidupan manusia itu tersendiri. Okey, semua bagus, pendapat semua bagus. Jadi kat sini tak ada yang betul, tak ada yang tepat sebab keempat-empat elemen ni ada kepentingannya yang tersendiri. Macam Hamizi cakap, ekopelancongan kan. Walaupun ekopelancongan ni kalau diikutkan sekarang COVID ni, awak rasa relevan tak? Untuk ekopelancongan ni, sumber hutan. Kalau waktu COVID ni tak relevan lah. Okey. Kalau kita tengok dia tak relevan kan waktu COVID ni untuk ekopelancongan, tapi dia akan efek kepada macam Hamizi cakap tadi, dia akan efek kepada sumber ekonomi kita. Jadi penting jugalah untuk ekopelancongan ni untuk kita teruskan kelangsungan dia sebab mana lagi kita nak dapat sumber pendapatan negara kalau bukan melalui ekopelancongan. Itulah yang saya nak jelaskan dekat awak hari ni.
Jadi saya nak tanyalah macam mana pembelajaran hari ni? Okey ke tak? Faham ke tak? Best ke tak? Faham. Best sangat. Okey. Mungkin lain kali saya kena improve line saya kan? Yelah. Cikgu. Sebab line saya tak okey. Jadi saya rumuskanlah. Apa yang kita pelajari tadi, sumber hutan. Yang saya boleh rangkumkan, sumber hutan ni penting sebab dia merupakan keperluan utamalah untuk komponen abiotik dan biotik. Sebabnya dia boleh menghasilkan aliran tenaga yang boleh menyeimbangkan sumber dan persekitaran hutan. Dengan jumlah taburan hujan, dengan iklim khatulistiwa kita, dia melindungi lagi sumber hutan kita ni. Dan yang terakhir yang kita belajar hari ni adalah kepentingan mengurus sumber hutan dekat negara kita ni, di Malaysia lah khususnya. Ada 4. 1 untuk ekopelancongan, kedua untuk keperluan masyarakat, ketiga sumber bahan mentah, yang keempat apa yang saya tak sebut ni? Saya tak ingat lah. Keseimbangan ekosistem. Okey. Pembelajaran saya tu je untuk hari ni. Untuk yang kelas kita yang seterusnya, minggu depan kita akan sambunglah untuk bab ni. Itu sahaja dari saya hari ni. Saya nak awak jaga dirilah. Musim-musim virus sekarang ni jangan keluar-keluar sangat. Mask, hand sanitizer tu penting. Itu je lah kot untuk hari ni. Jadi saya tutup dengan surah Al-As lah. Saya harap awak fahamlah pembelajaran cikgu hari ni. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih juga.